Okey, kita terus kepada dokumen. Dalam tajuk ini kita akan belajar tentang jenis-jenis dokumen. Okey, dokumen ada 3, sebelum, semasa dan juga selepas. Di mana dokumen yang pertama, dokumen semasa urus niaga seperti surat tanya, katalog, senarai dan sebut harga. Okey, apa itu surat tanya? Okey, surat tanya dihantar oleh pembeli kepada penjual untuk mendapatkan maklumat. Katalog, penjual menghantar katalog kepada bersama dengan sebuah harga. Okey, dalam katalog mengandungi senarai harga. Senarai harga ialah dokumen yang mencatatkan senarai harga dan sebut harga ialah dihantar oleh penjual kepada pembeli sebagai jawapan kepada surat tanya. So, murid-murid boleh lihat halaman 190. Okey, ini contoh dokumen sebelum urus niaga. Dokumennya ada 3 tadi cikgu cakap, sebelum, semasa dan selepas. Okey, ini contoh surat tanya, katalog, kemudian kita ada senarai harga dan sebut harga. Okey, dokumen semasa urus niaga. Kita ada borang pesanan, nota serahan, invoice, nota kredit dan nota debit. Okey, apa itu borang pesanan? Borang pesanan dihantar oleh pembeli kepada penjual yang mengandungi maklumat tentang barang yang hendak dibeli. Nota serahan dihantar oleh penjual kepada pembeli bersama dengan barang yang dipesan. Invoice, ini biasa kita guna nota serahan dengan invoice ni dihantar oleh penjual kepada pembeli apabila penjual membenarkan pembeli membeli barangan tersebut. Nota kredit dihantar oleh penjual kepada pembeli untuk memberitahu pembeli bahawa hutangnya akan dikurangkan. Yang ini kena hafal lah. Okey, nota debit dihantar oleh penjual kepada pembeli apabila bayaran yang dikenakan dalam invoice berkurang. So, kena kenal pasti kata kunci dalam nota kredit dan nota debit. Ini semasa urus niaga. Okey, ini contoh dokumen semasa urus niaga iaitu borang pesanan, nota serahan, invoice. Okey, kemudian kita ada nota kredit dan nota debit. Okey, terus kepada dokumen selepas urus niaga. Kita ada bil tunai, resit dan penyata akaun. Okey, apa itu bil tunai? Bil tunai dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli bagi pembayaran belian secara tunai atau cek. Resit dikeluarkan oleh penjual apabila menerima bayaran daripada pembeli dan penyata akaun dihantar oleh penjual kepada pembeli. Okey, ini biasa kita dapatlah bil tunai dan juga resit. Okey, contoh yang pertama, ini adalah gambar bil tunai. Inilah resit dan yang inilah penyata akaun. Okey. Kita teruskan kepada tajuk seterusnya. So, murid-murid boleh lihat halaman 197 iaitu pengiraan kos projek ataupun belanjawan bidang usaha. Okey, untuk tajuk ini murid-murid kena kenal pasti, kalau boleh hafal lah format belanjawan lengkap ini yang dimulakan dengan anggaran pendapatan, jumlah kos iaitu hasil tambah kos berubah tambah kos tetap, KLJ berapa persen. Kalau soalan bagi 10%, so kita guna 10%. Kalau 5%, so 5% darabkan dengan hasil tambah jumlah kos iaitu kos berubah tambah kos tetap. Anggaran belanja KLJ tambah jumlah kos. Okey, anggaran kos ni ambil daripada yang kedua ni tambah KLJ yang atas je. Okey, kemudian keuntungan pendapatan tolak jumlah perbelanjaan. Okey, pendapatan yang atas kali ni tolak yang ini. Yang keempat, kemudian pulang modal pendapatan bahagi belanja, titik pulang modal perbelanjaan bahagi kuantiti hasil. Di mana rumus ini dia saling berkait daripada atas sampai bawah. Jadi kalau tersilap kira memang sangat merugikan. So murid-murid kena hafalkanlah rumus ini. Sebab pengiraan ini ada dua. Satu belanjawan. Satu lagi ialah penyata pulang modal. Kalau belanjawan biasanya dia ada penggunaan KLJ. Tapi kalau penyata untung rugi,
Okey, penyata untung rugi biasanya dia direct sahaja, tiada penggunaan KLJ. Okey, kita tengok contoh pengiraan di sini. Okey, kita ada kos bahan iaitu biji benih cili, polybag, dulang, pit moss, kokopit, sekam bakar, baja dan juga racun. Ini semua adalah kos bahan iaitu kos berubah. Okey, kos tetap, warna hijau ni kos tetap. Jumlah kos ialah hasil tambah semua ini, kos bahan ini atau kos berubah tambah kos tetap dapat jumlah kos. Okey, KLJ 10% daripada hasil tambah kos berubah tambah kos tetap. Dan jumlah belanja ialah hasil tambah KLJ tambah jumlah kos. Okey, so murid-murid boleh lihat halaman 197 di mana jumlah keseluruhan ialah 50,215. Okey, tak apa. Untuk yang ini kita akan cuba cari contoh-contoh soalan. Mungkin kita boleh buat dalam buku modul. Okey, ini juga adalah contoh belanjawan. Okey, kita boleh lihat yang pertama, sewa tanah. Okey, susut nilai pengairan. Okey, sewa tanah atau cukai tanah, susut nilai pengairan ini adalah kos tetap. Okey, dia dah buat pengiraan dia. Okey, kos berubah ini semua nombor 1 sehingga nombor 10 ialah kos bahan. Nombor 11 ialah kos buruh. Lain-lain keperluan ni mungkin kos sampingan, kos yang tidak disangka-sangka. Okey, kos sampingan mungkin contoh antibiotik, hormon, okey, kos tambahan lah. Okey, dia tambahkan ke semua sekali, dapatlah jumlah dia. Itu untuk kos berubah. Beza murid-murid kena fahamkan kos tetap, kos berubah. Anggaran kos ialah hasil tambah kos tetap tambah kos berubah. Ini hasil dia 2,500 tambah 8,950. Okey. KLJ 10% darabkan dengan 11,450, so dapat 1,145. Okey, kemudian anggaran belanja ialah hasil tambah KLJ tambah jumlah kos, so dapat 12,000 lebih. Okey, 12,595. So ini ialah kaedah pengiraan belanjawan. Cikgu rasa soalan ini tak ada masalah sebab tingkatan 4 kita dah banyak buat. Okey, murid-murid. Kita teruskan. Ini yang cikgu katakan tadi, penyata untung rugi. Bila penyata untung rugi ini, dia tak ada penggunaan KLJ. Kalau murid-murid perasan, dia dari segi pendapatan, kira pendapatan ialah kuantiti hasil dalam harga seunit. Yang kedua, dia terus kira perbelanjaan, iaitu jumlah belanja, iaitu kos berubah tambah kos tetap. Ini rumus dia lah. So, nanti kamu boleh buatlah di sini kan. Jumlah belanja, kos berubah tambah kos tetap. Ini. Hasil tambah kos berubah tambah kos tetap dapat jumlah belanja. Untung pendapatan tolak jumlah belanja. Dapat sini. Okey, ini penyata untung rugi. Apa fungsi penyata untung rugi? Okay, so kita lihat di sini. Penyata untung rugi ialah penyata yang menunjukkan segala ringkasan hasil perbelanjaan perniagaan bagi suatu tempoh perakaunan. Nyata ini digunakan untuk menilai prestasi sesuatu perniagaan sama ada untung atau rugi, memudahkan pengusaha mengkaji prestasi tentang perusahaan mereka, membantu pakar pelabur untuk membantu mereka tentang apakah perniagaan tersebut untung ataupun rugi. Okey, itu penyata untung rugi. So dia berbeza sedikit dengan apa tadi? Belanjawan bidang usaha sebab penyata untung rugi dia tak ada KLJ iaitu kos luar jangka. Okey, ini kaedah pengiraan modal, pulang modal dan titik pulang modal. Dalam belanjawan bidang usaha ada pulang modal dan titik pulang modal, di mana pulang modal akan menentukan sesuatu bidang usaha itu untung, rugi, ataupun keputusan bidang usaha itu perlu diterus, dibubar, diubah suai ataupun diganti. Okey, mari kita lihat apakah maksud pulang modal. Pulang modal adalah pendapatan yang diperoleh daripada setiap RM1 yang dilabur. Okey, kaedah pengiraan pulang modal, pendapatan bahagi perbelanjaan. Sebab tu cikgu katakan tadi, belanjawan bidang usaha, murid-murid kena hafal daripada yang pertama sehingga yang paling bawah. Sehingga titik pulang modal. Sebab semua itu mempengaruhi. Jadi pendapatan bahagi belanja. Di sini ada contoh dia di mana pulang modal dia dapat 1.59.
Okey, bila 1.59 bermaksud setiap RM1 yang dilabur mendapat pendapatan atau pulangan sebanyak 1.59. Maksudnya nilai ini sama dengan nilai yang ini. Okey, bila murid-murid jawab pendapatan atau pulangan atau setiap RM1 yang dilabur mendapat untung sebanyak 59 sen. Bila jawab untung, maksudnya RM1.59 tolakkan dengan RM1 dapat 59 sen. Setiap RM1 dabur dapat untung sebanyak 59 sen. So, daripada sini, kita boleh tahu sama ada kita nak menerus, membubar, mengubah suai ataupun mengganti. Okey, itu pulang modal. Warna yang peach ni, murid-murid kena faham dan hafalkan. Kemudian titik pulang modal. Titik pulang modal ialah harga minimum bagi setiap kuantiti hasil yang dijual. Apabila pengusaha memperuntukkan sejumlah wang yang dilabur untuk menjalankan sesuatu bidang usaha, perlaburan tersebut akan memberi pulangan dalam bentuk untung. Pada titik ini, perniagaan tidak akan mendapat untung atau rugi dan ini bermakna untung perniagaan adalah sifar. Okey, kaedah yang digunakan untuk kira titik pulang modal ialah jumlah belanja bahagi kuantiti hasil. So, murid-murid boleh tengok halaman 203. Okey, jumlah belanja dia ialah 5659.50 bagi kuantiti hasil dia ialah 1800 kg dibahagikan sahaja. Okey, so kita boleh lihat apa fungsi titik pulang modal. Menentukan tahap jualan sama ada rugi ataupun sebaliknya. Okey, menentukan keuntungan atau kerugian, merancang pengeluaran. Okey, merancang pengeluaran ke atas titik pulang modal. So, kita boleh lihat dari segi kos tetap, kos berubah dan juga harga jualan seunit. Okey, ini fungsi titik pulang modal. Nak kira titik pulang modal sama ada kita guna kaedah pengiraan ini, jumlah belanja bagi kuantiti hasil ataupun kita boleh guna kaedah graf ini. Okey. Kaedah graf, murid-murid boleh lihat halaman 205 di mana kaedah graf ialah cara menentukan titik pulang modal kaedah graf di mana pada titik persilangan ini, titik persilangan antara kelok jumlah kos dengan jumlah hasil, titik persilangan ini di mana atas daripada titik pulang modal bermaksud untung, tapi bawah daripada kos tetap bermaksud rugi. Okey. Kalau murid-murid baca di sini, murid-murid boleh faham. Okey. Titik pulang modal diketahui dengan melihat titik persilangan antara kelok jumlah kos dengan kelok jumlah hasil. Ini titik persilangan dia. Pada titik persilangan itu, jumlah kos adalah menyamai hasil jualan. Pada tingkat output di kawasan titik pulang modal, kerugian akan ditanggung. Manakala tingkat output di kawasan atas titik pulang modal akan memperoleh keuntungan. Maksudnya di bahagian atas sini untung, bahagian bawah daripada titik pulang modal ke bawah, maksudnya perusahaan itu rugi. Okey, pada titik keseimbangan ini bermaksud jumlah kos sama dengan jumlah hasil. Titik ini. Titik pulang modal ni di sini, dia bersilang di sini bermaksud jumlah kos sama dengan jumlah hasil. Atas daripada titik pulang modal untung, bawah daripada titik pulang modal bermaksud rugi.